Kita lihat kepada soalan yang kelima pula ya. Soalan yang kelima adalah daripada topik penakulan matematik. Soalan yang pertama ya. Nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. 3 kuasa 2 tolak 1 bersama dengan 5. Atau 12 bahagi 3 adalah bersama dengan 4. Tengok nombor 2 pula ya. 8 bahagi 7 sama dengan 4 dan 9 kuasa 2 adalah bersamaan dengan 18. Untuk kedua-dua soalan nombor 1 dan nombor 2 ini, nombor 1 kita ada perkataan atau di situ. Dan nombor 2 kita ada perkataan dan. Di dalam pernyataan-pernyataan yang diberi, mungkin kedua-duanya adalah benar atau kedua-duanya palsu. Tetapi sekiranya dalam soalan nombor 1 ada perkataan atau, salah satu daripada pernyataan itu benar, maka keseluruhannya dia benar. Kita cuba ya. Kita lihat pernyataan yang pertama. 3 kuasa 2 tolak 1 bersama dengan 5. Adakah itu palsu atau benar? 3 kuasa 2 ya. 3 kuasa 2 tolak 1 bersama dengan 5. 3 kuasa 2 adalah 9. 9 tolak 1 adalah 8. Jadi pernyataan itu adalah palsu. Ini adalah palsu. Tetapi kita lihat pernyataan yang kedua pula ya. 12 bahagi 3 adalah 4. Ya. 12 bahagi 3 adalah 4. Ini ada benar. Tetapi secara keseluruhannya, adakah ia benar atau palsu? Disebabkan di dalam statement ini ada perkataan atau, maka ia memerlukan hanya satu saja pernyataan yang benar untuk menjadikan keseluruhannya benar. Jadi untuk soalan pertama, ini adalah benar. Kerana pernyataan yang kedua adalah benar, walaupun pernyataan yang pertama palsu. Jadi jawapannya ialah benar. Kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua pula ada perkataan dan. 28 bahagi 7 adalah 4. Betul ke? 28 bahagi 7 adalah 4. 7 kali 4 berapa? 7 kali 4, 7 kali 2 adalah 14. 14 kali 2 adalah 28. Jadi pernyataan yang pertama memang betul. Memang benar. Okey, ini adalah benar. Kita lihat pula dengan pernyataan yang kedua. 9 kuasa 2 adalah 18. Adakah itu benar? Sudah tentunya tidak benar. Itu palsu. 9 kuasa 2 adalah 81. Jadi pernyataan kedua adalah palsu. Secara keseluruhan, adakah ia benar? Adalah pernyataan ini benar atau palsu? Ya, kita lihat kepada perkataan yang menyambungkan dua pernyataan ini. Katanya apa? Pernyataannya dan. Sekiranya dan, kita perlukan kedua-dua pernyataan itu benar, barulah keseluruhannya pun benar. Tetapi disebabkan ada satu pernyataan yang palsu, iaitu pernyataan yang kedua palsu, maka keseluruhannya juga palsu. Begitulah. Jadi jawapan untuk A2 adalah palsu. Kita lihat soalan B pula ya. Tulis dua implikasi daripada ayat berikut. 3M melebihi 18 jika dan hanya jika M adalah melebihi 6. Okey. Implikasinya kita hanya tukar side saja ya. Jadi implikasi yang pertama, kita boleh tulis jika 3M melebihi 18, maka M melebihi 6. Ya, okey. Jika 3M adalah melebihi 18, maka M adalah melebihi 6. Dalam kita
dalam kita menulis implikasi, kita perlukan dua perkataan asas, jika dan maka. Ya. Di dalam implikasi yang pertama, kita telah pun menulis perkataan jika, dan kemudian kita tambah pula maka sebagai connecting kepada penyataan yang kedua. Jika 3M melebihi 18, maka M melebihi 6. Dan di dalam soalan ia ditulis 3M melebihi 18 jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika M melebihi 6. Pernyataan ini, by the way, memang benar. Pernyataan ini benar. Memang 3M melebihi 18 hanya dan jika M melebihi 6. Sekiranya M melebihi 5, pernyataan yang pertama sudah tentunya tidak benar. Dan secara keseluruhannya ia menjadi palsu. Ya. Dalam kita menulis implikasi, kita telah pun tulis implikasi yang pertama, 3M melebihi 18. Jika 3M melebihi 18, maka M adalah melebihi 6. Hanya disebabkan ini ada mempunyai perkataan jika dan hanya jika, maka kita boleh terbalikkan. Ya. Kita boleh terbalikkan implikasinya. Kita boleh tulis sebagai ini. Ya. Jika M melebihi 6, maka 3M melebihi 18. Okey, ini adalah disebabkan kita mempunyai perkataan ayat jika dan hanya jika. Maka implikasinya kita boleh terbalikkan. Dan kita masih tetap ada perkataan jika dan maka di sini. Ya. Dan kita ada kedua-dua penyataan yang telah kita terbalikkan. Ini adalah apa yang dinamakan sebagai akas kepada implikasi satu kepada implikasi yang pertama. Ya. Ini adalah akas. Boleh diterbalikkan. Okey. Soalan C pula. Tulis premis 2 untuk melengkapkan hujah berikut. Okey, lihat premis pertama dan conclusion, kesimpulan. Premis pertama apa dia? Jika X kuasa 3 lebih besar daripada sifar, maka X ialah nombor positif. Okey, itu premis yang pertama. Okey, jika X kuasa 3 lebih besar daripada sifar, maka X adalah nombor positif. Okey. Premis kedua tidak diberitahu sebab kita perlu untuk menjawab, untuk mengisi tempat kosong. Kesimpulannya ialah 2 ialah nombor positif. Jadi apakah dia premis yang kedua? Okey, yang pertama X kuasa 3. X kuasa 3 adalah lebih besar daripada sifar, maka X adalah nombor positif. Tiba-tiba di dalam conclusion ada nombor 2 ialah nombor positif. Maka apa yang dimaksudkan sini ialah at later part ini adalah bersama dengan 2. Ya, sebab diberi sini 2 ialah nombor positif. Jadi premis yang kedua sudah tentunya lah berkait rapat dengan X kuasa 3, iaitu kita gantikan X dengan nombor 2, iaitu 2 kuasa 3. Kita pinjam premis yang pertama, jika X kuasa 3 lebih besar daripada sifar. Jadi kita boleh tulis itu premis kedua sebagai 2 kuasa 3 lebih besar daripada kosong, lebih besar daripada sifar. Jadi kita tulis jawapannya 2 kuasa 3 lebih besar daripada sifar. Okey, itu dia premis yang kedua. Saya harap pelajar semua boleh faham. Bagaimana kita nak menulis premis yang kedua, diberi premis yang pertama dan kesimpulannya. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ke-6. Rajana menunjukkan segi empat selari OFGH yang dilukis pada satu kesatah Kartesian.
Okey, segi 4 selari. Soalannya untuk A, persamaan garis lurus GH. GH yang mana? GH yang ini ya. Ini adalah GH. Apa maklumat yang diberi dalam graf ini? Maklumat yang diberi, maklumat pertama adalah koordinat H 43. Salah satu titik koordinat pada garisan itu diberi, iaitu 43. Tetapi dengan maklumat itu sahaja tidak cukup. Kita perlukan lebih maklumat. Tetapi ada lagi clue yang telah diberi, iaitu apa dia? Segi 4 selari. OFGH adalah segi 4 selari. Maka garisan GH dan garisan FO di sini adalah selari. Okey. FO adalah selari dengan GH. Maka kita boleh mencari nilai kecurunan garisan FO di sini. Bolehkah kita cari kecurunan FO? Sudah tentunya boleh. Kerana apa? Sebab kita tahu kedua-dua koordinat. Kita tahu koordinat F diberi di situ 3 tolak 4, dan kita juga tahu koordinat untuk O, titik asalan dia. Ini adalah 0, 0. Kita boleh cari nilai kecurunan graf, kecurunan garisan untuk FO. Apa dia formula untuk kecurunan garisan? M adalah bersama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey. Kita andaikan ini sebagai X2 Y2 ya. Dan ini pula adalah X1 Y1. Jadi MFO, kecurunan untuk garisan MFO adalah bersama dengan Y2 apa dia? Y2 adalah tolak 4. Tolak 4 tolak Y1. Y1 adalah 0. Dibahagikan dengan X2. X2 adalah 3. Dan X1 adalah 0. Jadi kecurunan untuk FO adalah tolak 4/3. Okey. Dan ingat, kecurunan untuk GH yang selari dengan FO sudah tentulah bersamaan dengan kecurunan untuk FO juga ya, iaitu bersama dengan tolak 4/3. Jadi dengan nilai kecurunan untuk garisan GH, kita bolehlah cari persamaan untuk garisan GH, sebab koordinat H telah pun diberitahu. Kita boleh sekali lagi menggunakan formula ini. Formula ini boleh lagi digunakan untuk mencari persamaan untuk garisan GH. Bagaimana caranya? Saya tunjukkan. Okey, MGH adalah bersama dengan tolak 4/3. Okey, itu pernyataan yang pertama. Dan kita gunakan formula untuk kecurunan yang saya kotakkan dalam warna merah tadi, tapi saya gantikan Y2 tu dengan Y saja ya. Y tolak Y1. Y1 saya berikan kepada ini ya. Ini X1 Y1 ya. Jadi Y tolak Y1 iaitu 3, dan X tolak X1 iaitu 4. Ini bersama dengan tolak 4/3. Okey. Jadi kita silang kan, kita pindahkan 3 ni, kita bawa ke sana, ke atas, dan X tolak 4 kita bawa ke kanan, juga ke atas ya. Jadi ia bersama dengan 3 yang diarah dengan Y tolak 3 bersama dengan tolak 4 yang diarah dengan X tolak 4. Okey, jadi kita buka kurungan 3Y tolak 9. Bagaimana ya, 3 darab Y jadi 3Y, kurang 3 darab dengan tolak 3 jadi tolak 9 ya.
adalah bersama dengan tolak 4x campur 16. Sama juga, tolak 4 dengan x jadi tolak 4x, kemudian tolak 4 dengan tolak 4 didarabkan jadi campur 16. Saya boleh padamkan kurungan ini. Jadi saya pindahkan tolak 9 ke kanan. 3y bersama dengan tolak 4x. Tolak 9 saya bawa ke sana, dia jadi campur 9. Jadi 16 campur 9 adalah bersama dengan 25. Jadi ini adalah jawapan untuk persamaan garis lurus GH. Okey, ini cara pertama yang boleh saya gunakan. Sebenarnya ada satu lagi cara yang kedua. Cara kedua, sebenarnya saya tulis kesemua jawapan ni di segmen A di sini, tapi saya telah pun tulis jawapan di dalam graf sebab memudahkan saya untuk melihat kesemua informasi. Okey, dalam kertas peperiksaan anda tulis di kawasan jawapan yang disediakan. Okey, cara yang kedua, setelah kita tahu kecerunan untuk garisan GH, iaitu tolak 4/3. Letakkan semua cara penggiraan di sini. MGH adalah tolak 4/3. Kita boleh menggunakan formula apa? Kita boleh menggunakan bentuk untuk garisan lurus. Ini bentuk yang general. Y bersama dengan mx campur c. Okey, ingat lagi mx campur c, di mana m adalah kecerunan dan c adalah constant ataupun ia adalah pintasan y. Okey. Jadi kita boleh tulis persamaan untuk garisan GH adalah sebagai ini. M adalah tolak 4/3 x campur c. Tetapi ia melalui koordinat H, iaitu 4/3. Melalui H, iaitu 4/3. Jadi kita gantikan X adalah 4 dan Y adalah 3. Jadi 3 adalah bersama dengan tolak 4/3. X adalah 4 campur C. Apabila kita gantikan nilai X dan Y, maka kita boleh cari nilai pemalar C. Kita teruskan. Jadi 3 adalah bersama dengan tolak 16/3 campur C. Saya sambung di sini. Kalau saya pindahkan ini ke kiri, dia akan jadi campur 16/3 ya. Jadi C adalah bersama dengan 3 campur 16/3, iaitu bersama dengan berapa tu? 9/3 campur 16/3 jadi 25/3. Jadi jawapan akhirnya ialah Y bersama dengan tolak 4/3 X campur 25/3. Kita boleh cantikkan persamaan ini dengan mendarabkan kedua-dua belah dengan 3 darab dengan 3. Ini pun kita darab dengan 3 juga ya. Jadi apa? Jadi 3Y bersama dengan tolak 4/3 darab 3 jadi tolak 4. Tolak 4X ya. Campur 25/3 darab 3 tinggal 25 saja. Jadi jawapan ini yang metod pertama dan kedua konsisten. Jadi itulah jawapannya ya. Ini cara yang kedua dan yang di atas tadi adalah cara yang pertama. Menggunakan formula kecerunan. Ini adalah cara yang pertama. Dua-dua cara pun boleh guna, bergantung kepada metod mana yang selesa untuk kita ya. Tetapi janganlah jawab kedua-dua cara dalam peperiksaan nanti ya, sebab itu akan membazir masa. Kita guna satu cara saja. Cara-cara mana saja yang kita suka ya. Okey, kita lihat soalan B pula. Pintasan X bagi garis lurus GH. Pintasan X. Bagaimana nak cari pintasan X? Kalau GH ni
Pintasan X adalah sebenarnya koordinat G saja ya, senang saja. Kita nak cari koordinat G lah sebab ini adalah pintasan X. Pintasan X ialah titik G. Kita cari sajalah. Kita cari saja adalah nilai untuk koordinat G. Dan koordinat G, nilai Y nya adalah kosong. Kita guna semula persamaan 3Y bersamaan tolak 4X campur 25. Kita gantikan nilai Y dengan nilai kosong. Kenapa? Sewaktu garisan itu melalui pasti X, Y adalah kosong. Jadi kita hanya cari saja nilai X apabila Y kosong. Okey. Jadi 3 darab kosong, sudah tentunya kosong lah ya. Bersamaan tolak 4X campur 25. Kita pindahkan 4X ke kiri, dia jadi campur 4X. Jadi 4X adalah bersama dengan 25. Okey, kemudian kita pindah pula 4 ke sana, ke kanan menjadi denominator. Jadi X adalah 25/4. Maka pintasan X, conclusionnya, pintasan X bagi garis lurus GH ialah, boleh guna tanda sama juga, 25/4. Ya, itu dia jawapan dia untuk soalan B. Selesai sudah soalan nombor 6, kita terjun pula kepada soalan yang ke-7. Sekiranya saya bergerak terlalu cepat, undurkan semula video ini ya. Dan cuba faham. Undurkan, berhentikan video, ambil masa anda. Okey. Jangan terlalu mengikut speed yang saya lalukan kini ya. Sekiranya masih lagi punya masalah, boleh berujuk pada kawan-kawan ataupun guru ataupun PM kepada saya melalui Facebook page saya yang ditulis di sebelah kanan bawah sini di sudut situ. Okey, soalan nombor 7. Rajah 7 menunjukkan sebuah gabungan pepejal yang dibentuk daripada cantuman sebuah kuboid dan separuh silinder. Okey, ini adalah satu kuboid dan ini yang dikatakan sebagai separuh silinder tu ya. Sisi untuk kuboid diberitahu 10 cm, ketinggian untuk kuboid 8 cm. Kita tak tahu lebarnya. Lebarnya tak pun diberitahu di situ ya. Mungkin dalam soalan ni ada lagi maklumat yang akan diberitahu. Ya, kita perlu analisa soalan. Setiap soalan yang kita baca, kita perlu analisa. Jangan baca membetul-tuli ya. Kita analyse. Tinggi dan diameter separuh silinder ialah 15 cm. Okey, itu adalah tinggi diameter. Okey, diberi di situ. Tinggi diameter bermakna bermula dari sini ke situ telah pun diberi. Ini maklumat selanjutnya perlu kita fahami Ini adalah 15 cm. Dan diameter separuh silinder ialah 7 cm. Diameter panjang ini diameter 7 cm. Diameter telah diberi. Kenapa diameter adalah sama di sini Di sini pun diameter juga bukan? Maknanya lebar untuk kuboid itu adalah 7 cm. Kalau kita baca soalan dengan teliti, kita dapat semua informasi yang kita perlukan untuk menjawab soalan. Jadi analyze sedalam-dalamnya Tetapi lakukan dengan cepat dengan pantas, kerana dalam peperiksaan masa bergerak pantas juga
Kita akan menggunakan pi sebagai 22/7. Hitungkan isi padu gabungan pepejal itu. Okey. Jadi dalam kita nak mencari isi padu combination itu, kita perlu cari isi padu cuboid dan separuh silinder secara berasingan. Alright. Okey, kita cari isi padu pepejal, kita cari isi padu untuk cuboid itu dulu ya. Isi padu cuboid. Arah bersamaan kita hanya darabkan sajalah ke semua sisi, iaitu 10 darab 8 darab 7. 10 darab 8 darab 7 bersama dengan berapa? 8 darab 7 adalah 56. 56 darab 10 jadi 560 cm padu. Jangan lupa unit, saya telah banyak kali pesan, unit jangan dilupakan. Dan saya betulkan nombor 5 ni. Kadang-kadang memang tulisan saya memang cantik sangat ya. Jadi untuk tidak mengelirukan diri saya sendiri, sebab nombor 5 tadi nampak macam 6, jadi 560 cm padu. Kemudian kita cari pula isi padu untuk separuh silinder. Kalau kita nak cari isi padu silinder, kita hanya buat apa? Katakan ini silinder kan. Ini bukan separuh silinder tapi ini silinder yang penuh. Kita cari luas bulatan. Kemudian kita darabkan dengan ketinggian, height. Luas bulatan didarabkan, didarabkan bersama-sama ya. Dua-dua ni kita darabkan dan kita dapat isi padu. Tapi ini separuh silinder, kita kena darab dengan separuh lagi ya. Kita bahagikan dengan 2 ataupun darab dengan separuh. Kita darab dengan separuh. Saya letak separuh di sini siap-siap. Keluasan untuk bulatan kita menggunakan formula apa dia? Pi r kuasa 2. Jadi kita boleh guna pi r kita perlukan nilai radius r. R adalah separuh daripada diameter. Jadi radius adalah bersama dengan 7/2 iaitu diameter kita bagi dengan 2, kita dapat radius. Pi adalah 22/7. 22/7 darab dengan R kuasa 2, iaitu R adalah 7/2 kuasa 2. Okey. Dan saya tutupkan bracket, square bracket saya ya. Jadi 1/2 darab dengan okey. Kita ada 22/7 didarab dengan 7 kuasa 2. Macam ni ya. Saya nak tengok ini, saya nak tunjukkan cara pantas ya. Lihat sini 7, di sini pun 7 tapi ini adalah 7 kuasa 2. Tunjuk, fokus pada 7 kuasa 2 dan 7 7 kuasa 2 bagi 7. Macam mana nak selesai? Kita boleh buat begini boleh 7 kuasa 2 adalah 49. 49 bagi 7 kita guna kalkulator. Kita dapat jawapannya. Sebenarnya jawapannya 7. Mudah saja ya. Tetapi cara yang mudah 7 kuasa 2 apa dia? 7 kuasa 2 adalah 7 darab 7 bukan? Bahagi dengan 7. Jadi kita hanya potong saja 1 7 tu kan. 7 bagi 7 adalah 1. Jadi 1 darab 7 bersama dengan 7. Okey. Saya tunjukkan cara yang mudah. Bermakna saya boleh potong 7 di sini dan saya potong 1 daripada 7 sini. Saya tinggalkan 1 saja ya. Inilah ya. Untuk memudahkan, saya tinggalkan sekejap. 22/7 darab dengan 7 kuasa 2/2 kuasa 2 Sebab 7/2 dalam kurungan kuasa 2 maknanya 7 kuasa 2 kan, 2 pun kuasa 2 kan. Okey, sekarang baru saya boleh potong 7
dengan 2 di atas ni. Kerana 7 darab 7 kita potong 1 daripada 7. Jadi ini adalah soalan 1/2 darab 22 darab 7/4. 2 + 2 adalah 4. Kita boleh lagi potong 22 bagi 2 adalah 11. 4 bagi 2 adalah 2. Jadi 11/2 di situ. Okey. Kemudian kita darabkan 2 dengan 2 di sini. Jadi bersama dengan 11 darab 7. 11 darab 7 jadi 77. Per 2 darab 2, 4. Jadi ini adalah ada sesuatu yang saya tinggal saya terlupa nak buat satu. Apa yang saya lakukan sebentar tadi hanyalah luas kepada circle, luas kepada bulatan. Nak cari isi padu kita kena darab dengan ketinggian silinder iaitu 15. Jangan lupa ini ya. Ini satu. Kadang-kadang kita boleh melakukan satu kesilapan begini. Hatta saya sendiri pun melakukan kesilapan Jadi kita perlu berhati-hati. Darabkan dengan 15. Jadi isi padu untuk separa silinder adalah 77/4 darab dengan 15. Ini saya perlukan kalkulator. 77 darab dengan 15. 1155. cm padu. Jadi isi padu gabungan pepejal alam persamaan kita campur saja dua nombor ini campurkan saja. 560 tambah 1155/4, iaitu kita guna kalkulator sekali lagi. 560 tambah 1155/4, iaitu 848 3/4. cm padu, ini jawapan dia. Ataupun kalau kita nak tulis dalam bentuk fraction penuh, pecahan yang penuh, kita guna tekan shift dan tekan fraction. 3395/4. Mana-mana jawapan yang sama di ini ataupun yang ini boleh diterima. Okey, 3395/4 betul ya. Okey, jadi selesai sudah dengan soalan nombor 7. Kita pergi soalan nombor 8, soalan matriks. Soalan A. Diberi bahawa 1/4 dengan matriks K322 ialah matriks songsang. Bagi matriks itu 2 tolak 3 tolak 2 K, cari nilai K. Matriks songsang. Kita selesaikan soalan A terlebih dahulu. Untuk kita mencari nilai K, kita buat ini. Kita darabkan kedua-dua ni. Kalau kedua-dua matrik ni matrik songsang, dua matrik songsang apabila didarabkan, dia akan menghasilkan apa? Dia akan menghasilkan satu matriks begini, 1001. Boleh buat sedikit revision, buat sedikit ulang kaji di dalam buku teks anda atau buku rujukan untuk mencari matrik songsang. Memang kita perlu darabkan kedua-dua matrik. Matrik itu dan matrik songsangnya, hasilnya perlulah menjadi matrik 1001. Jadi itulah yang akan kita lakukan ya.
Saya nak copy. Mungkin mudah untuk saya lagi sekiranya saya menggunakan komputer saya ni ya. Saya nak pinjam saja ya. Saya akan scroll di sini. Besarnya. Saya nak pinjam maklumat ni saja. Okey, jadi boleh kita lakukan pengiraan 1/4. Okey, 3/2 darab dengan 2 tolak 3 tolak 2. Okey. Ini bersama dengan 1001 seperti yang telah pun diterangkan sebentar tadi. Jadi okey, 1/4. Saya harap anda semua tahu macam mana nak buat pendaraban dua matriks ya. Jadi 2K, mungkin saya besarkan sedikit ruang ini. Okey, 2K tolak, bukan 24 ya, tapi 2K tolak 6. Macam mana dah saya dapat tu ya. Sekali K darab dengan 2 jadi 2K. Kemudian 3 darab dengan tolak 2 jadi tolak 6. Okey, saya teruskan. Kemudian di sebelah sini ialah tolak 3K campur 3K. Okey. Di bawah ini 4 tolak 4. Mungkin saya perlu terangkan ni. Tadi macam ni saya dapat 3K tolak 3K campur 3K. Saya darab K dengan tolak 3. Kemudian 3 dengan K. Okey, dan begitu juga 4 tolak 4 4 darab 2, kemudian 2 darab 2, kemudian 2 darab tolak 2. Jadi 4 tolak 4 samaan kosong semuanya ya. Dan yang terakhir tolak 6 campur 2K. Berapa saya dapat? 2 darab tolak 3 jadi tolak 6, kemudian 2 darab dengan K jadi 2K. Okey. Ini adalah bersama dengan 1001. Dan didarab pula dengan 1/4 di luar sini. Bermakna saya besarkan lagi 2K tolak 6/4. Di sebelah sini kosong tak payah darab dengan 1/4 pun jadi kosong juga. Sini pun kosong juga. Dan di sini tolak 6 campur 2K ataupun 2K tolak 6 sama juga, 2K tolak 6 juga per 4 sama dengan 1001. Okey, sekarang kita lebih mudah untuk kita mencari nilai K. Apa kita lakukan ialah kita equate, kita ambil persamaan ini dan ini kerana nilainya sama. Apa dia? 2K tolak 6/4 adalah bersama dengan 1. Kita boleh juga ambil yang bawah ini 6K dengan 1 di sini tolak 6 campur 2K. Tolak 6 campur 2K sama lah juga dengan 2K tolak 6 Jadi sama jugalah 2K tolak 6/4 sama dengan 1. Jadi kita telah dapat satu persamaan. Maka mudahlah kita nak mencari nilai K. K 4 dipindahkan ke kanan jadi darab dengan 4. Jadi 2K tolak 6 bersama dengan 4. Kemudian kita pindah pula tolak 6 ke kanan, dia jadi campur 6, iaitu jadi 10. Jadi 2K adalah bersama dengan 10. Akhir sekali 2 kita pindahkan jadi denominator, jadi par 2 bukan par 4. Par 2.
Jadi K adalah 10/2, itu bersama dengan 5. Jadi inilah dia jawapan untuk nilai K. Soalan yang diminta, jawapan yang diminta daripada soalan itu. Okey. B pula. Tulis persamaan linear serentak berikut dalam bentuk persamaan matriks. Okey. Seterusnya dengan menggunakan kaedah matriks, hitungkan nilai X dan nilai Y. Kita menggunakan kaedah matriks semuanya ya. Okey. Kita boleh analyse sedikit soalan ni ya. Nampak gayanya hasil darab persamaan linear dan yang kita nak tulis persamaan matriks itu hasil darab dua dimensi, dua darab dua matriks dengan satu darab satu. Ini X dan Y konsisten di situ. Bermakna kita ada dua matriks begini dan di sebelah kanannya ada X dan Y saja. Kerana seperti yang saya tunjuk tadi, ada X sini, ada Y di sini. Okey. Dan hasilnya nanti hasil darab itu akan menjadi begini pula tolak 11 dan 19. Ini apa yang saya tunjuk ini adalah cara kita nak debunk soalan ni Debunk adalah satu kata Inggeris ataupun dalam bahasa Melayunya kita nak bagaimana? Memudahkan aliran pemikiran kita sendiri untuk menyelesaikan masalah begini. Sebenarnya soalan ini kalau kita bercelaru fikiran, kalau kita panik dalam dewan peperiksaan, kita mungkin tak dapat jawab soalan ini. Jadi cara saya nak debunk soalan ini, cara saya nak membantu cara pemikiran saya analyse dan saya tengok apa clue yang saya ada. Saya lihat ada pattern, di atas ada X, ada Y, jadi saya letakkan matriks kedua iaitu matriks 2 darab 1 iaitu X dan Y, dan seterusnya jawapan di sebelah kanan di sini pun saya bentuk dalam bentuk matriks, letak dalam bentuk matriks iaitu tolak 11 19. Yang dah berikutnya kita bolehlah letak begini. Saya sebenarnya kena tulis di ruang jawapan tak mengapa. Mari saya copy sekali lagi saya ataupun saya copy lah. Saya letakkan di sini. Saya pinjam ruang di sini hanya supaya saya ingat. Alright. Seperti mana yang telah saya letakkan tadi, matriknya sebegini. X, Y sama dengan tolak 11 19. Apa yang darab dengan X dengan Y untuk yang pertama ni? Pertama iaitu 2 dan tolak 3. Jadi kita letak 2 tolak 3. Sekarang kita semak 2 darab X samalah 2 darab X sini Kemudian tolak 3 darab Y, kita dapat tolak 3 darab Y bersamaan dengan 11, tolak 11 iaitu bersamaan dengan nilai ini. Kita sudah dapat sebahagian daripada persamaan matriks. Okey, berikutnya saya padam dulu. Okey. Yang kedua, tengok persamaan ini pula. Tolak 2 dan 5. Kita letak saja tolak 2 dan 5 di sini. Boleh semak sekali lagi. Tolak 2 darab dengan X, kita dapat tolak 2X. 5 dan Y, kita dapat campur 5Y dan 19 di sini. Selesai sudah. Bahagian pertama pada soalan nombor B. Okey. Jadi ini adalah jawapan dia. 2 tolak 3 tolak 2 5 darab dengan XY bersama dengan tolak 11 19. Bahagian kedua soalan. Seterusnya dengan menggunakan kaedah matrik, hitungkan nilai X dan Y.
Kita nak cari nilai X dan Y dengan menggunakan kaedah matriks. Okay, kalau kita nak menyelesaikan nilai X dan Y dengan menggunakan matriks, kita perlu menggantikan ini. Ada ruang banyak tak? Ruang tak banyak ya. Okey, saya cuba ya. Kita biarkan A, katakanlah A ini adalah satu matriks yang ini matriks ini 2 tolak 3 tolak 2 5. Jadi kita gantikan saja. A yang darab dengan X Y adalah bersama dengan tolak 11 19. Okey. Banyak kali keliru juga ya. Ini bukan bentuk pecahan ni, inilah matriks. Okey, sekarang kalau kita nak cari nilai X dan Y, kita perlu darabkan di kedua-dua belah persamaan ini dengan matriks songsang kepada A, iaitu A tolak 1 darab dengan A. A tolak 1, A matriks songsang A didarabkan dengan A, dia akan menjadi 1. Okey, jadi 1. Didarab dengan X, Y bersama dengan A, matriks songsang A didarab dengan tolak 11 19. Jadi di sebelah ni A, matriks songsang A darab dengan A hilang. Dua ni hilang, tinggal X dan Y saja. Apakah itu matriks songsang pada A? Matriks songsang pada A perlulah kita jawab begini. Formula untuk mencari matriks songsang adalah begini. 1 par AD tolak BC. Ini AD tolak BC ni yang kita panggil sebagai determinant. AD tolak BC ni adalah determinant ataupun penentu ya. Penentu. Ataupun dalam bukan penentu. Dalam bahasa Inggerisnya sebagai determinant. AD tolak BC. Dan kita darabkan dengan DA, kita balikkan A dengan D jadi DA, dan di sebelah sini tolak B tolak C. Asal matrik ini sebegini ya. A B C D. Kalau kita nak songsang, katakanlah ini A, matrik songsang adalah sebegini ya. Jadi kita cari matriks songsang pada A sekarang ya, pada ini ya, pada A. Jadi A, matriks songsang pada A adalah 1 par AD. AD adalah 5 darab 2 darab 5, iaitu ini okey. Ini bersama dengan apa? Memudahkan ya. 2 tolak 3 tolak 2 5. Ini adalah A, ini adalah D. Okey. Jadi A darab D, 2 darab 5 ialah 10. Tolak B darab C. Ini B. Ini B tolak 3, ini plus C Okey, B darab dengan C, tolak 3 darab dengan tolak 2 bersama dengan 6. Jadi 10 tolak 6. Itu dia punya penentu, dia punya determinant. Dan darab dengan D tolak B tolak C tolak A. Kita terbalikkan D dengan A ya. Metod ini perlu dipelajari ya. Terbalikkan. 2 dan 5 ni kita terbalikkan. Jadi dia jadi apa? Jadi 5 di sini, dia jadi 2 di sini, terbalikkan. Kemudian di sebelah sini, di sebelah kanan atas, kita yang negatif kita jadi positif, positif kita jadikan negatif. Jadi kalau tolak B, dia akan jadi 3 di sini. Dan tolak C pula, ini C, tolak C, tolak kepada tolak 2 tinggal 2. Begini ya. Alright.
Jadi bersama dengan 1/4 5, 3, 2, 2. Jadi ini adalah matriks songsang kepada A. A tolak 1 di sini ya. Jadi kita bawa semula di sini 1/4 matriks songsang kepada A 5, 3, 2, 2 darab tolak 11, 19. Ini bersama dengan 1/4. Okey. 5 darab dengan tolak 11 iaitu tolak 55. 3 darab 19 adalah bersama dengan berapa tu ya? 3 dengan 9 jadi 27. 27 campur 3 jadi 57. Okey, boleh guna kalkulator ya. Sila guna kalkulator sekiranya kurang yakin Okey, 3 darab 9 adalah 27. 27 campur 3 5. Okey, betul lah. Dan 2 darab dengan tolak 11 tolak 22. 2 dengan 19 jadi 40 tolak 2 iaitu 38. Okey. Ini persamaan saya sebelahkan. Okey. 1/4 57 tolak 55 tinggal 2. 38 tolak 22 tinggal berapa tu? 16. Okey. Saya buat begini memanjang kerana ruang saya sudah tinggal sedikit. 2 darab 1/4 jadi 1/2. 16 darab dengan 1/4 tinggal 4. Sudah mudah je. Jadi akhirnya X saya tulis mula di sini, X, Y bersama dengan 1/2 dan 4. Bermakna X adalah bersama dengan 1/2 dan Y adalah bersama dengan 4. Jadi inilah jawapan untuk X dan Y. Agak panjang ya cara penyelesaian untuk soalan B ni, tapi saya harap pelajar dapat memanfaatkan dengan apa telah saya tunjuk di sini. Jadi di sinilah kesudahannya untuk soalan nombor 8 dan saya berhenti di sini dulu dan saya akan sambung semula dengan cara penyelesaian untuk soalan ke-9 di dalam video yang ketiga nanti. Jumpa lagi.